UMNO pada masa kita adakan pilihan raya dah 62 tahun Parti yang begitu lama memerintah semenjak 1955, masa kita dapat kerajaan sendiri, lepas tu 1957 kita dapat kemerdekaan, dianggap sudah lama memerintah dan perlu ada perubahan. Jadi kita perlu melakukan perubahan untuk mendapat penerimaan kembali. Allah Subhanahu Wa Taala cukup sayang pada UMNO mematikan kita sekejap. Bila kita mati sekejap, maka sepatutnya orang yang dah mati kalau hidup balik, kita dah insaf, dah sedar. Tapi kita punya kita punya ingatan singkat habis aja kita berperang balik. Kita lebih tertumpukan peperangan sesama kita daripada peperangan dengan musuh dan lawan kita. Jadi kita nampak dalam pentadbiran kerajaan, apa juga tindakan yang diambil oleh pegawai-pegawai kerajaan, sama ada dalam hal jenayah, dalam hal pengurusan, penyampaian, semuanya rakyat tidak berpuas hati disalahkan parti kita. Dan parti yang dianggap bersalah. Jadi saya fikir demokrasi ini bagus, saya percaya pada demokrasi, saya percaya pada keterbukaan. Tapi kalau keterbukaan dan demokrasi tanpa terkawal dan diurus, maka kesannya boleh memudaratkan kita sendiri. Jangan kita mengambil tindakan, saya harap di masa hadapan, jangan kita mengambil tindakan untuk menembak kaki kita sendiri. Orang kata kalau kita ada masalah, nak buka pekung kita sendiri di hadapan khalayak tak betul. Tapi nak membetulkan kalau ada kelemahan dan kekotoran dalam parti, ia mestilah dibuat dalam perspektif dalaman untuk kita betul. Ini soal kita, ini soal rumah tangga kita. Takkan kalau kita bergaduh dengan ini anak isteri kita, kita bergaduh, kita mempunyai sengketa di antara suami dan isteri, maka kita pergi di luar halaman dan mengatakan kami berdua bergaduh, siapa nak tuntun pergaduhan kami. Lepas tu kita adakan seorang hakim untuk menghakimkan siapa salah. Bukankah kalau kita nak berdamai dan menentukan kekuatan kita, kita mesti simpan, ada perkara yang perlu kita simpan, kita tak perlu hebohkan, maka kita simpan. Yang perkara yang perlu kita hebohkan, kita hebohkan. Dan akhir sekali, untuk saya bagi peluang untuk orang lain cakap berkenaan peranan media. Kerana kita keterbukaan kita, kerana ketelusan kita, lepas itu kita tidak mendampingi intipati bagaimana kita dapat berperang dengan soal persepsi, berperang mengadakan program-program yang berasaskan kepada winning the hearts and mind, untuk memenangi pemikiran dan hati rakyat. Jadi kita dalam bahagian cyber war kita, perang saraf kita kurang. Maklumat banyak tapi perang sarafnya kurang. Ini semua mempunyai kesan. Dan saya akhir kata, saya nak katakan bahawa pengundi yang saluran 3 dan 4 kan, kalau kita tengok saluran 3, 4 yang tak sokong kita, kita selalu salahkan orang-orang muda tidak menyokong kita. Saya fikir ada jurang di antara pemimpin-pemimpin muda UMNO dengan pengundi-pengundi muda. Kita tak dapat sampai kepada mereka. Kita tidak dapat untuk berinteraksi dengan mereka dengan secara berkesan. Akhirnya mereka meninggalkan kita. Saya tengok macam saya masa saya muda, saya cukup mempunyai pandangan yang kritis kepada kerajaan, yang kritis kepada pentadbiran. Tapi bila kita kritis, tidak bermakna kita anti. Ini tidak bermakna kita perlu tinggalkan dan kita tidak masuk bersama-sama untuk memenangi hati dan jiwa mereka supaya mereka dapat memberi sokongan kepada kita. Jadi dengan perkembangan baru, media yang utama di dalam negara kita, media alternatif dalam negara kita, keseluruhannya dia menunjukkan bahawa ada banyak kelemahan-kelemahan yang kita sebelum pilihan raya ke-12 kita telah tidak memberikan tumpuan, sehingga kan dia mendatangkan satu keadaan yang menggemparkan kita. Dan hari ini saya berharap lepas ini kita akan mempunyai tindakan yang bukan hanya bercakap, tapi kita akan ambil tindakan yang akan dapat membawa kembali orang untuk menyokong dan yakin kepada UMNO dan Barisan Nasional. Untuk menutupnya, saya fikir di masa hadapan Barisan Nasional, komponennya mestilah dapat mempertahankan dasar kerajaan sebagaimana UMNO mempertahankan. Bukan dasar UMNO. Dasar ini adalah dasar Barisan Nasional. Tapi kalau
pemimpin-pemimpin parti komponen tidak mempertahankan dan kadang-kadang ada diduri dalam daging, maka dia akan menimbulkan banyak masalah. Dan saya punya pandangan, kita perlu mengkaji semula hubungan kita di dalam Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Seri. Dan kita telah mendengar tadi beberapa faktor yang disebut oleh Datuk Seri tadi yang menjadi faktor kepada kemerosotan pengaruh UMNO dalam dan juga Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu, pemilihan umum yang 12. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, forum kita pada malam ini kita akan buat dalam 3 pusingan. Pusingan yang pertama dan pusingan yang kedua. Maka dalam pusingan yang ketiga kita akan membuka soalan kepada tuan-tuan Datuk untuk sama-sama kita berbincangkan dan menokok tambah apa-apa perkara demi untuk kebaikan kita bersama berdasarkan tajuk pada malam ini. Seterusnya saya menjemput Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam. Datuk, sejak tahun 1946 kalau kita tengok sejarah UMNO ini, bahawa UMNO ini menghadapi sejarah bangun dan jatuhnya, pusingan putaran sejarahnya itu. Tapi kita melihat bahawa UMNO ini masih lagi kekal dengan statusnya sebagai parti tunjang orang-orang Melayu dan juga sebagai pendokong kepada parti pemerintah. Tetapi apa yang berlaku setahun dua kebelakangan ini, ada setengah-setengah pandangan terutama daripada pihak pembangkang yang menganggap bahawa dalam usia 63 tahun ini UMNO sudah mencapai satu tahap climax. Ini kenyataan-kenyataan yang mengganggu jiwa orang Melayu yang masih sayangkan UMNO, kita yang masih cintakan UMNO. Jadi apakah benar pandangan-pandangan yang seperti ini? Apakah putaran sejarah ini sama seperti putaran sejarah yang lalu bahawa kita akan kembali kepada kekuatan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi? Jadi apa pandangan Dr. Dr. Terima kasih. Terima kasih pada Datuk Pengurusan Majlis. Pertama sekali terima kasihlah jemput saya sini. Berkenaan dengan soalan tu, sama ada UMNO ni dah sampai usia atau dah sampai kemuncak kehebatannya, atau dia akan turun lepas ini, atau dia boleh pulih semula. Saya rasa ini satu persoalan yang kalau ikut-ikutkan Tuhan aja lah yang tahu kan. Tapi saya rasa sebenarnya dari segi sejarah perjuangan UMNO, UMNO memanglah dilihat berjaya. Tetapi kalau kita kaji tiap-tiap tahap yang UMNO lalui sejak tahun 46 sampai sekarang, memang ada masa UMNO hebat, ada masa UMNO lemah, dan ada masa UMNO ditikam ya kiri kanan, dan ada masa UMNO boleh menjadi panglima, ada masa dia terpaksa dibantu oleh kawan-kawannya. Tapi dalam sejarah saya tengok yang paling penting di sini ialah dua faktor. Pertama sekali ialah kesetiaan orang Melayu kepada UMNO tu sentiasa kukuh, kerana UMNO tidak pernah dicabar begitu hebat oleh parti-parti pembangkang. PAS walaupun dah ada dalam tahun 1951 dan telah masuk dalam pilihan raya demi pilihan raya, tetapi dia tidak pernah kuat tidak pernah begitu kuat sehinggalah 1999 kali pilihan raya. Kita lihat PAS telah dapat menawan hati orang-orang muda, dan orang-orang muda ini yang pergi kepada PAS. Dan sejak itu kita tengok 99, momentum dia adalah untuk kepada mereka. Lepas itu, sebelum ini pun UMNO juga dicabar oleh Parti Negara ya, oleh Semangat 46. Tetapi dia tidak sehebat selepas 1999. Apabila dia dicabar oleh satu pasukan dengan ketuanya yang saya rasa memang bijaksana menggunakan apa kita kata golongan muda untuk menyebelahi mereka. Jadi apa yang tinggal pada UMNO ialah orang-orang lama ya, yang memang kesetiaan itu memang tidak boleh dipersoalkan. Tetapi yang muda ni yang mempunyai kuasa mengundi yang makin banyak, ini yang sebenarnya yang tidak dapat diyakini oleh UMNO, dan mereka ini yang keluar ataupun meninggalkan UMNO ataupun langsung tidak memerasi yakin dengan UMNO. Jadi bagi saya dari segi sejarah, UMNO telah mempunyai satu gelombang yang besar sejak 1999, dan gelombang inilah yang